Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Jadi pada pagi ini kita akan belajar satu lagi tajuk tentang unit 17 iaitu teknologi dalam kehidupan. Dan tajuk pertama dia ialah tidak basah lagi kasutku bersama Cikgu Amirul. Jadi standard pembelajaran kita pada pagi ini ialah 3.3.2 iaitu mengedit dan memurnikan perangai dari aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Jadi kemahiran pertama bagi pembelajaran kita pada hari ini ialah kemahiran menulis. Seterusnya, objektif pembelajaran kita. Pada akhir pembelajaran, murid-murid berupaya mengedit kesalahan yang terdapat dalam ayat dan memurnikan ayat dengan struktur yang tepat dan betul. Bagi kriteria kejayaan pula, murid-murid dikira berjaya sekiranya dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 kesalahan yang terdapat dalam petikan. Jadi kita lihat dengan lebih lanjut. Bagi segmentasi pula, lihat ada 2 gambar. Dua gambar iaitu menyebabkan alat penyembuh kalis air. Apa fungsi alat penyembuh kalis air ni? Agak-agak kamu tahu tak apa fungsi dia? Okey, baiklah. Fungsi alat penyembur kalis air ni ialah untuk memastikan kasut kita kalis air. Sebab apa kita nak pastikan kasut kita ni kalis air? Sebab jika kasut kita lembab ataupun terkena air yang banyak akan menyebabkan kasut tersebut rosak. Jadi cara kita nak mengelakkan kasut kita rosak ataupun kulit kasut kita mula merekah dan sebagainya, kita gunakan alat penyemur kalis air ini. Baiklah. Jadi untuk yang pertama sekali, kita lihat apa tujuan, apa isi pelajaran kita pada hari ini, iaitu kita perlu mengedit, melibatkan beberapa perkara, iaitu antaranya ialah tanda baca. Jadi kita akan lihat dengan lebih lanjut apakah tanda baca yang basic kita lihat. Yang pertama, huruf besar. Yang kedua, tanda nokta atau titik. Yang ketiga, tanda koma. Yang keempat, tanda soal. Yang kelima, tanda seru. Dan yang keenam, tanda pengikat kata. Jadi kita akan lihat satu persatu apakah fungsi tanda-tanda baca ini. Okey, yang pertama, huruf besar. Okey, huruf besar digunakan bagi huruf pertama kata pada setiap ayat. Contohnya, saya berada di rumah, awak di mana. Okey, yang kedua digunakan sebagai huruf pertama perkataan langsung. Contohnya, kakak kamu Ketu tanya Kasim kepada Abu. Yang ketiga digunakan sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubung dengan kitab suci dan nama Allah, termasuk kata ganti untuk Allah. Contohnya, Ya Allah, Ya Maha Besar, ampunilah segala dosa-dosaku. Yang keempat digunakan sebagai huruf pertama gelaran kehormatan keturunan keagamaan yang diikuti nama orang. Contohnya, Haji Saleh atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun Father John. Okey, seterusnya digunakan sebagai huruf pertama untuk nama jawatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Contohnya, Profesor Abdul Ikhwan dan Tengku Arif Bakri. Contohnya. Okey, seterusnya lagi digunakan di awal kata nama khas. Contohnya, Kelantan, Johor, ataupun nama
nama khas, contohnya Syarifuddin. Dan seterusnya digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa dan bahasa, contohnya bangsa Cina, orang asing atau orang Malinau. Dan akhir sekali digunakan sebagai huruf pertama bagi nama rasmi badan, lembaga pemerintah serta nama dokumen rasmi, contohnya Jabatan Pengangkutan Jalan Raya. Bagi tanda baca yang kedua pula, iaitu tanda noktah ataupun titik. Kita biasa lihat tanda ini dalam ayat. Jadi yang pertama, fungsinya digunakan pada akhir ayat yang bukan pertanyaan atau seruan, contohnya saya tinggal di kampung. Ini ialah ayat penyata, kawan saya berada di bandar. Yang kedua, digunakan pada akhir singkatan nama orang, contohnya YAB, Y.A.B, yang maksud yang amat berhormat, ataupun EN titik yang merujuk kepada NJ. Dan akhir sekali digunakan untuk menunjukkan angka perpuluhan, contohnya 55.2, 55.3. Baiklah, sekarang ni kita lihat pula tanda baca yang ketiga, iaitu tanda koma. Kita biasa lihat juga tanda koma ni dalam cerita dan sebagainya. Baiklah, fungsi yang pertama digunakan untuk mengasingkan kata yang berturutan dalam satu ayat, contohnya Ali, Zul dan Akmal telah pergi ke sekolah. Yang kedua, digunakan di belakang kata seru, contohnya Zainab rupanya. Yang ketiga, digunakan untuk menandakan tempat berhenti sebentar. Ali, boleh tolong saya angkat kotak ini? Keempat, digunakan di belakang kata penghubung pada awal ayat. Oleh sebab itu, semua masalah menjadi lebih rumit. Jadi, adakah kamu tahu jalan penyelesaiannya? Yang kelima, digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam ayat yang berbeza-beza, contohnya Hamid merupakan orang kurang upaya tetapi mempunyai minda yang kreatif. Dan akhir sekali digunakan sebelum tanda pembuka kata dan penutup kata dalam cakap ajuk. Terima kasih. Kata Encik Saiful, jawab Encik Saiful. Cikgu, jawab Encik Saiful. Baiklah, seterusnya tanda soal. Tanda soal ni terdapat dalam ayat tanya. Jadi yang pertama digunakan pada akhir ayat tanya, contohnya kamu sudah makan, ada tanda soal. Yang kedua digunakan pada akhir ayat tanya sebelum tanda penutup kata. Ayat pembuka kata, bila kamu pulang, tanda soal, dan diikuti dengan tanda penutup kata, kata Zainab kepada Lim. Yang seterusnya, tanda seru digunakan untuk suatu pernyataan yang berupa seruan, perintah atau emosi yang kuat. Contohnya, siapkan kerja kamu dengan segera, atau pergi ke sekolah sekarang. Dan akhir sekali ialah tanda pengikat kata. Ini contoh tanda pengikat kata. Jadi fungsi yang pertama digunakan untuk mengapit petikan langsung, contohnya tanda pengikat kata untuk awalan, untuk pembuka, saya yang masak semua lauk ini. Orang kata cikgu, saya yang masak semua lauk ini. Tutup kata jadi diikuti dengan kata adik kepada abangnya. Yang seterusnya digunakan pada jadual rencana karangan novel, puisi dan sebagainya, contohnya filem 7 Hari Mistaiku 2 ditutup telah dinobatkan filem terbaik pada tahun 2020. Jadi inilah antara beberapa fungsi dan contoh bagi tanda pengikat kata. Jadi tadi kita belajar ada 6 tanda baca. Yang pertama ialah huruf besar. Yang kedua ialah tanda nokta. Yang ketiga ialah tanda koma.
Yang keempat ialah tanda soal. Yang kelima ialah tanda seru. Dan akhir sekali ialah tanda pengikat kata. Jadi, untuk aktiviti yang seterusnya, buka buku teks, rujuk muka surat 117. Okay. Tajuknya ialah tidak basah lagi kasetku. Jadi, untuk aktiviti yang kedua ini iaitu mengedit dan memurnikan teks. Jadi kita akan lihat satu persatu. Okey, tajuknya ialah tidak basah lagi kasutku. Sarah dan ibunya ke kedai untuk membeli kasut sekolah yang baru. Okey, baiklah. Encik, kami hendak mencari kasut sekolah yang kalis air. Adakah encik menjualnya? Tanya Puan Zura. Ada. Kasut tersebut diperbuat daripada getah. Nampak, kita dah jumpa satu kesalahan. Kesalahannya ialah yang pertama. Sini tak ada tanda nokta. Sebab apa? Lihat kat sini. Okay, selepas tanda nokta mesti diikuti dengan huruf besar. Jadi kesalahan yang pertama ialah tanda nokta. Jadi kena letak tanda nokta. Okay. Seterusnya, namun tidak selesa terpakai. Namun tidak selesa terpakai. Sesuai ke imbuhan terpakai ini? Jadi ini adalah salah satu kesalahan untuk imbuhan. Jadi imbuhan apa yang sesuai? Okey, imbuhan yang sesuai ialah dipakai. Jadi namun tidak selesa dipakai. Saya cadangkan Puan dibeli kasut sekolah biasa. Dibeli, adakah kata imbuhan ini sesuai? Tidak. Jadi kata imbuhan yang sesuai ialah membeli. Jadi ayat yang betul ialah saya cadangkan Puan membeli kasut sekolah biasa yang diperbuat daripada kanvas. Kasut tersebut lebih selesa dipakai. Adakah betul ejaan lebih ini? Salah. Jadi ejaan yang betul ialah L-E-B-I-H. L-E-B-I-H. Lebih. Lebih. B-I-H. Lebih. Itu adalah ejaan yang betul. Okay. Terang juru jual. Baiklah, kita lihat yang seterusnya. Untuk permulaannya telah salah. Kenapa? Kenapa salah? Okey, kita lihat. Ini ialah dialog. Bila dialog mesti dimulakan dengan tanda apa? Okey, mesti ada tanda pengikat ayat. Okey, untuk awalan mesti ada pembuka dia. Tanda pembuka. Ini adalah tanda pembuka. Jadi, okey. Jadi kena ada tanda pembuka. Jadi, okey, seterusnya. Okey, tanda pembuka memang selesa encik. Tetapi mudah basah apabila mengkena air hujan. Mengkena. Betul ke perkataan mengkena ni? Adakah imbuhan dia sesuai? Tidak. Jadi apa imbuhan yang sesuai? Terkena. Jadi encik, tetapi mudah basah apabila terkena air hujan. Jadi bila ada pembuka mesti ada penutupnya, betul tak? Jadi kat sini okey, terdapat satu kesalahan kerana tidak ada penutup. Jadi kita kena letak tanda penutup. Okey, seterusnya balas Puan Zura. Okey, baiklah. Jika begitu, saya mengesyorkan Puan membeli penyembung kalis air ini. Mengesyorkan. Adakah kamu yakin dengan ejaan ini? Tidak. Salah sebenarnya. Ejaan yang betul ialah mengesyorkan. M-E-N-G-E-S-Y-O-R-K-A-N. Mengesyorkan. Okey, seterusnya, penyembur ini dapat melindungi kasut daripada basah ketika hujan. Okey, kita lihat kat sini. Selepas tanda nokta mesti diikuti dengan huruf besar. Jadi kesalahan yang di sini ialah melibatkan huruf besar. Jadi
P dia huruf besar, penyembur. Okey, penyembur ini dapat melindungi kasut daripada basah ketika hujan, kata jurujual. Kita lihat yang seterusnya. Wah, bagusnya penyembur ini. Bagaimanakah menggunakannya? Lihat di sini, ada huruf besar. Okey, seperti mana yang cikgu cakap sebelum ini. Okey, jika ada huruf besar, tanda sebelum huruf besar mestilah huruf maafkan cikgu, tanda apa? Tanda nokta. Kita kena letak tanda nokta. Jadi ayatnya, wah, bagusnya penyembur ini, tanda nokta. Huruf besar, bagaimanakah menggunakannya? Kita lihat kat sini. Okey, ulang balik. Zaman. Okey, baiklah. Okey, maafkan cikgu. Okey, maafkan cikgu. Okey, baiklah. Di sini ada satu lagi kesalahan. Okey, cuba fikirkan apa kesalahannya. Okey. Di sini ada satu tanda. Sebab apa tanda apa? Tanda soal. Sebab bagaimanakah ini merupakan kata tanya. Jadi bila ada kata tanya di akhirnya mesti ada tanda soal. Baiklah, kita lihat yang seterusnya. Kamu hanya perlu menggoncangkannya dan menyembuhkannya pada kasut. Okey, perkataan menyembuhkannya ni betul ke tidak? MENYEMBORKENNYA. Cikgu rasa salah. BOR salah. Jadi apa perkataan yang sebetulnya? Menyemburkannya. U bukannya U. Okey, seterusnya. Jarak semburan ialah 15 cm dari kasut. Biarkan selama 10 minit di bawah pancaran matahari. Adakah betul ejaan bagi 10? Salah, ejaan yang sepatutnya ialah 10. Lihat dengan jelas. Okey, seterusnya. Bagi mendapatkan hasil yang lebih baik, ada kesalahan lagi di sini. Kesalahan imbuhan. MEN ada ke imbuhan tiada. Jadi yang sebetulnya ialah MEN mendapatkan hasil yang lebih baik. Kamu boleh menyebutkannya untuk lapisan yang kedua. Selepas itu, kamu boleh memakainya seperti biasa. Memakaikannya. Adakah betul ejaan ini? Salah. Jadi ejaan yang betul ialah memakaikannya. Tak ada N. MEN MA KAI NYA nya. Memakainya seperti biasa. Jelas juru mati. Jadi ada satu lagi kesalahan di sini. Okey, kita lihat kat sini ada pembuka dan di sini tiada penutup. Jadi kena letak tanda untuk penutupnya. Okey, dah akhir sekali. Oh, begitu cara menggunakannya. Mudah saja. Saya berharap kata saya bersih dan tidak basah lagi jika hari hujan, kata Zara. Bersih, adakah betul ejaan ini? Salah. Apa ejaan yang betul? BER SIH, bersih. Itu adalah ejaan yang sebetulnya. Jadi itu tugasan yang pertama, salin semula perkataan yang telah dimurnikan. Salin dalam buku pemahaman. Dan untuk tugasan yang kedua, selesaikan lembaran kerja yang disediakan. Edit dan murnikan teks daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Semoga berjaya.